Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, Terima kasih terlebih dahulu kepada pihak HRD Corps yang memberi peluang untuk kita bertemu di atas talian pada hari ini bersempena dengan HRD Corps National Training Weeks 2023. Dan juga terima kasih kepada Persatuan Perbankan Islam Malaysia IBIM di atas peluang dan juga ruang untuk kami berkongsi cerita dan juga pengalaman pada petang ini berdasar di atas topik dan tajuk borak-borak isu dan kerjaya dalam kewangan Islam. Secara umumnya saya terlebih dahulu ingin memperkenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan moderator kita panelis kita pada hari ini. So yang pertama, kita ada panelis yang pertama, Ustaz Muhammad Faiz bin Rahim. Beliau sekarang merupakan ketua syariah, Jabatan Syariah di Affin Islamic Bank, seorang yang sangat berpengalaman dalam industri kewangan Islam, lebih kurang dalam 15 tahun, 16 tahun pengalaman. Seorang yang insyaAllah akan cuba berkongsi dengan kita cerita dan juga pengalaman dan juga ilmu. Dan panelis kita yang kedua itu Ustaz Marwan. Ustaz Marwan juga tidak asing bagi dalam industri kewangan yang mempunyai pengalaman lebih kurang dalam 10-11, lebih daripada 10 tahun, I think dalam 14 tahun pengalaman dalam sisi kewangan Islam. Ustaz Marwan sekarang merupakan Vice President di MBSB Bank. MBSB Bank, untuk makluman tuan-tuan dan puan, juga merupakan full-fledged Islamic banking lah. Sedikit sebanyak pengenalan tentang topik yang kita akan bincangkan secara santai pada petang ini. Terima kasih kepada semua peserta-peserta dan juga pendengar-pendengar. Saya difahamkan ada lebih kurang dalam 100 yang mendaftar untuk menyertai melalui Zoom. Saya tak pasti adakah semua sempat masuk sekarang ataupun tak apa. Mungkin sepanjang perjalanan program ini mereka boleh memasuki talian kita. Dan sebagainya tidak dapat didaftarkan, boleh mengikuti kita di Facebook Live lah. Saya rasa di Facebook Live IBIM dan juga mungkin di HRD Corps kalau ada. Ya, Ustaz Marwan sudah kembali. Minta maaf, difahamkan Ustaz Marwan ada sedikit masalah teknikal. Okey, berbalik kepada topik bincangan kita pada ini, borak-borak tentang isu dan juga kerjaya kewangan Islam. Perbincangan santai pada petang ini, secara umumnya kita akan beri peluang kepada setiap ahli panel untuk memberi pandangan dan juga komen setiap soalan yang akan diajukan oleh moderator. Mungkin kita bagi masa lebih kurang dalam 2 minit, 3 minit untuk setiap moderator untuk memberi komentar pada setiap soalan yang akan kita kemukakan. Dan setelah pada itu, sekiranya kita mempunyai masa ataupun sepanjang perjalanan program ini, sesi ini, setiap peserta sebenarnya boleh menanyakan soalan ataupun komen ataupun pandangan. Kita mengalu-alukan pelbagai soalan yang tuan-tuan dan puan-puan boleh mungkin melalui chat room ataupun juga di ruang komen Facebook Live. Dan tanpa membuang masa, topik kita berkaitan dengan isu kewangan Islam dan juga kerjaya, di mana kita akan mengupas sedikit sebanyak kritisism ataupun juga pandangan-pandangan yang mungkin publik di luar sana masih lagi belum jelas ataupun masih lagi samar-samar tentang kefahaman apa itu kewangan Islam. Dan dalam masa yang sama, memandangkan program ini diadakan bersempena dengan HRD Corps National Training Weeks, yang kita sedia maklum bahawa ianya adalah platform ataupun ruang untuk kita berbicara tentang soal kerjaya. Sebab itu kita juga masukkan beberapa soalan yang bakal kita tanya kepada panelis kita berkenaan dengan kerjaya lah. Tanpa buang masa, dan soalan yang pertama yang mungkin saya akan ajukan kepada Ustaz Faiz terlebih dulu. Boleh Ustaz Faiz? Boleh, silakan.
Okay, so kebanyakan saya percaya lebih lagi di Malaysia khususnya ramai yang sudah aware, yang sudah mengenali perbankan Islam secara umum, kan? So dalam dunia dan dalam Malaysia khususnya kita ada perbankan Islam, tak ada perbankan konvensional. So ramai mempertikaikan dan juga ramai bukan sekadar mempertikaikan, ramai juga kadang-kadang tertanya-tanya, kan? Kita ada perbankan konvensional, kita ada perbankan Islam. Dan apa sebenarnya, di manakah sebenarnya kebaikan di antara keduanya? Dan sebagai seorang Islam, dan juga bukan juga sekadar seorang Islam, sebagai non Muslim pun sebenarnya mereka juga tertanya, apakah perbezaan sebenarnya di antara kewangan Islam dan kewangan konvensional? Kenapa seseorang itu perlu memilih kewangan Islam berbanding konvensional, ataupun ada yang berpendapat bahawa perbankan konvensional itu adalah lebih baik daripada perbankan kewangan Islam itu sendiri. Mungkin itu adalah round pertama untuk kedua-dua moderator, dan kita persilakan Ustaz Muhammad Faiz untuk berkongsi pandangan terlebih dahulu. Dipersilakan. Terima kasih Ustaz Safi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa al-Amin. Ustaz Safi'i bertanya tentang satu soalan yang sangat penting, walaupun dia kedengaran macam satu soalan yang asas, tapi penting untuk kita semua. Baik, kewangan ataupun perbankan Islam ini setiap orang daripada kita sangat familiar. Setidak-tidaknya mestilah kita ni mempunyai akaun simpanan setidak-tidaknya, dan bagi kita yang dah bekerja, setidak-tidaknya kita akan ada satu produk pembiayaan, sama ada kereta, rumah, peribadi ataupun kad kredit. Jadi kita di zaman moden ini, kita tak boleh tidak untuk mengelakkan diri daripada kita terlibat dalam sistem kewangan yang mainstream, yang utama. Kalau dulu mungkinlah atuk nenek kita simpan duit di rumah sendiri, di bawah bantal, di bawah tilam, dalam almari dan sebagainya, dan sentiasa terdedah kepada kecurian, kebakaran. Jadi disebabkan pada zaman itu, bukan kata bank Islam tak ada, bank pun kurang zaman-zaman itu. Jadi apabila kita dah ada sistem kewangan perbankan Islam ini, kita mempunyai satu tempat, satu avenue untuk kita simpan duit kita, dan simpan itu kita akan ada soalan, boleh ke simpan di bank ini? Halal ke atau haram ke? Ada keterlibat dengan perkara-perkara yang tidak dibenarkan oleh syarak? Jadi kita bertanya soalan ini, dan Alhamdulillah tuan-tuan, saudara-saudari, sinar pendengar yang bertahu sekalian, sejak daripada kita penubuhan tabung haji dan kemudian kita telah bermula dengan Bank Islam yang pertama yang ditubuhkan pada tahun 1983, Alhamdulillah kita telah ada satu, atau kita telah ada banyak tempat untuk kita simpan duit kita, dan kita tidak perlu risau adakah aktiviti kita menyimpan duit itu terlibat dengan dosa-dosa seperti riba dan sebagainya. Jadi secara umumnya, Ustaz Safi'i dan sidang pendengar semua, kita telah mempunyai satu avenue, satu tempat untuk kita meletakkan duit kita secara yang halal, secara yang patuh syariah, di mana duit kita itu akan digunakan untuk aktiviti-aktiviti transaksi kewangan yang halal, yang patuh syariah. Dan bukan pada kita sahaja, sidang pendengar semua, bukan kita sahaja yang menyimpan duit di dalam bank-bank Islam, di sektor perbankan Islam ni. Namun segala bentuk syarikat-syarikat, small medium enterprises, dan juga agensi-agensi kerajaan, malah kerajaan sendiri, dan tidak dilupakan juga tabung haji, agensi-agensi zakat, agensi-agensi kerajaan, dan pelbagai dana-dana, saham-saham amanah, dan segala institusi, segala bentuk entiti meletakkan duit di dalam sektor perbankan. Dan di sinilah pentingnya ada sektor perbankan Islam, di mana dana-dana ini diterima dan diurus niagakan secara halal. Dan sebagai
satu bentuk pengantara kewangan. Duit-duit yang kita letakkan di bank-bank Islam ini, di sektor perbankan Islam ini, akan digunakan oleh sektor perbankan Islam ini untuk memberikan pembiayaan. Apabila kita meletakkan duit di dalam bank, sudah tentulah kita mengharapkan pulangan. Kita mengharapkan kita letak 1,000 adalah pulangan 1% ke, 2% ke, 3% ke. Jadi duit kita ni akan diurus niagakan oleh sektor perbankan Islam ini untuk menjana keuntungan. Dan dari mana sektor perbankan Islam ni menjana keuntungan? Ia adalah daripada aktiviti-aktiviti perbankan Islam, contohnya memberikan pembiayaan rumah, memberikan pembiayaan kenderaan, memberikan pembiayaan peribadi dan lain-lain. Maka sebagai satu pengantara kewangan ataupun financial intermediary, sektor perbankan Islam mengurus niagakan duit-duit yang kita letak di dalam sektor perbankan Islam ini dengan cara yang patuh syariah agar kita dapat menikmati pulangannya dari semasa ke semasa dengan cara yang patuh syariah dan tidak bercanggah dengan syarak. Jadi saya berhenti setakat ini dulu. Mungkin Ustaz Marwan akan ada tambahan lagi. Terima kasih Ustaz Safi'i. Okay, dipersilakan Ustaz Marwan, mungkin kalau ada tambah lebih kurang dalam 2 minit. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah yukafa wa salamun ala ibadilladzina astafa amma ba'd. Terima kasih Ustaz Safi, terima kasih rakan saya Ustaz Faiz. Soalan dia apa beza ya Islamic banking dengan konvensional. So daripada perspektif tadi rakan saya Ustaz Faiz ada menceritakan dari perspektif customer daripada perspektif user tentang perbankan Islam. Tapi saya ingin ambil sedikit perspektif bank. Kita di bank ni, apa yang membezakan bank Islam, sebuah bank Islam daripada sebuah bank konvensional. So saya ada listkan beberapa, maknanya kalau kita tengok from perspektif pengguna, dia lebih kurang je. Kalau kita tengok rate dia pun lebih kurang, servis lebih kurang, dan mungkin nama dia pun sama, cuma ada tambahan dash I kat belakang tu. Yang dash I ni sebenarnya adalah satu requirement daripada bank negara yang memerlukan, yang dia tidak wajib, tapi dia disarankan oleh bank negara untuk bank-bank Islam menamakan produk mereka dengan I di belakang tu. So basically mengulas sikit apa yang Ustaz Faiz ada cakap awal tadi, yang bank perbankan Islam ni wujud di Malaysia ni pada tahun 1983. Itu when dua benda berlaku pada tahun tu, ialah dikeluarkan Akta Perbankan Islam ataupun dalam bahasa Inggeris IBA, Islamic Banking Act 1983, dan juga tertubuhnya Bank Islam, BIMB, Bank Islam Malaysia Berhad pada tahun 1983. Dan masa zaman tu, Ustaz Safi, Ustaz Faiz boleh korek saya, zaman tu Bank Islam, tak silap saya, dalam 1980-an ataupun 1990-an tu, dia tidak mengguna sistem perbankan Islam lagi masa tu. Maksudnya Islamic, tapi sistem yang dipakai itu ialah SPTF, sistem perbankan tanpa faedah. So pada zaman tu memang tidak ada faedah yang dicaskan kepada customer-customer Bank Islam pada waktu tu lah. But later on, I think benda tu tidak feasible untuk orang kata sustainability sesebuah institusi kewangan. Jadi sistem pada tahun, saya rasa hujung 1990-an ataupun awal tahun 2000 telah diwujudkan Bank Islam telah beralih daripada SPTF kepada sistem perbankan Islam, SBI, yang mana kontrak-kontrak syariah pada waktu itu digunakan untuk menjada keuntungan kepada bank. Antara kontrak syariah yang dipakai waktu tu ialah yang paling famous ni lah, Bank Inah lah. Zaman dulu saya pernah cakap dengan banker-banker lama dulu, dia kata ada 2 kontrak, satu BBA, satu lagi Bank Inah. Tapi sebenarnya benda tu sama je. BBA ni dia baik bisaman ajil, dan Baik Inah ialah Baik Inah lah, basically Baik Inah ialah kontrak yang diguna di dalam baik bisaman ajil.
Cuma zaman tu dia orang kata apa beza baik inah dengan baik di zaman ajal ni, dia kata kalau lama tu kita panggil, kalau tenure dia lama macam beli rumah ke 25 tahun dipanggil sebagai baik di zaman ajal. Tapi kalau dia short term financing macam personal financing dipanggil baik inah. So selain itu ada juga pembaruan daripada perspektif penyelidikan daripada Bank Negara, yang mana daripada tahun 2021 Bank Negara telah keluarkan satu framework, ialah SGF, untuk bank-bank, Syariah Governance Framework untuk bank-bank Islam, bank Islam. Sebab sebelum SGF ni keluar, pada sebelum 2011 tu dipakai garis panduan syariah 1 ya Ustaz Faiz, yang mana dia punya syariah requirement tu sangat sedikit. Tetapi pada 2011 bila keluar SGF for IFI ni, maka telah clear dekat dalam dokumen tu yang mana bank-bank patut ada beberapa unit syariah untuk memastikan penyelidikan syariah itu dilakukan dengan secara efisien. Salah satunya sebelum tu masa garis panduan syariah 1 ada syariah sekretariat dan syariah advisory lah. Tetapi lepas SGF tu ada syariah sekretariat, advisory, ada syariah audit, ada syariah review dan juga syariah risk. So dan juga pada 2019 selepas dekat-dekat 10 tahun lepas 2011, maka Bank Negara juga telah keluarkan satu lagi syariah governance policy document, yang mana pada 2019 ni perbankan Islam, industri perbankan Islam telah dilihat sebagai telah matang. So banyak-banyak requirement yang dalam 2011 tu telah tidak dimasukkan dekat dalam framework, tetapi benda tu sudah dianggap sebagai amalan industri yang telah sedia pakailah. So okey, saya Ustaz Marwan, mohon maaf kerana masa sungguh mencemburui. Betul. Ingin saya ulas terima kasih Ustaz Marwan dan Ustaz Faiz untuk pusingan pertama ni. Secara asasnya Ustaz Faiz ada sebut bahawa kita telah mengupas fundamental issue, iaitu prinsip asas dalam kewangan Islam, di mana Ustaz Faiz telah menyentuh tentang perbezaan dari segi kontrak yang dilaksanakan dalam kewangan Islam, dan Ustaz Marwan juga telah menyentuh dari segi aspek tadbir urus dalam kewangan Islam. Itu adalah perbezaan yang boleh kita lihat secara asas dia, dan teringat saya kepada moto Bank Islam suatu ketika dahulu pada tahun 1983 dan seterusnya. Bank Islam menggunakan tagline halal dan haram bukan hanya sekadar pada makanan. Dan juga Bank Islam juga memperkenalkan moto gunakan tanpa was-was, kan? So maksudnya menunjukkan bahawa produk perbankan Islam yang mula diperkenalkan pada tahun tersebut adalah satu produk yang patut syariah. Daripada pengenalan moto yang perbankan Islam adalah satu alternatif kepada perbankan konvensional, kemudiannya kita berevolusi lagi untuk mengajar, untuk mendidik masyarakat bahawa perbankan Islam sebenarnya bukan sekadar satu alternatif, tetapi perbankan Islam ini adalah merupakan satu kewajipan sebenarnya, terlebih lagi bagi kita yang beragama Islam. So seterusnya untuk soalan saya yang nombor 2, mungkin saya nak beralih kepada Ustaz Marwan untuk soalan yang nombor 2 ini. Minta Ustaz Marwan cuba boleh berkongsi dengan ringkas apakah kepentingan setiap orang memahami prinsip-prinsip kewangan Islam dalam kehidupan kita seharian. Sebab kadang-kadang kita hanya ingin memahami prinsip kewangan Islam ni sekadar untuk kita bekerja di perbankan Islam, for example. Dan ada juga orang yang dicuba memahami prinsip kewangan Islam itu supaya dia boleh menghentam perbankan Islam. Ada juga yang sebegitu. So minta Ustaz Marwan beri pandangan untuk soalan nombor 2. Terima kasih Ustaz Safi. Untuk kita faham kenapa pentingnya kewangan Islam, sebab kita tidak boleh tidak lari daripada menggunakan duit, kan? Ada setengah pihak yang kata duit yang hari ini duit fiat, maka tidak terpakai segala
segala fik muamalat. Ada yang berpandangan sebegitu. Tetapi sebenarnya kita ni hidup ni sudah menjadi minta maaf, duit ni telah menjadi satu aspek yang sangat penting dalam hidup kita. Jadi nak tak nak kita kena pastikan yang duit, macam mana kita menguruskan duit dalam kehidupan kita dan juga selepas kehidupan kita. Maknanya kita sebagai manusia kita faham yang kita tidak selamanya di sini. Dan kita ada tanggungan kita dan satu hari nanti kita akan kembali ke kampung kita di akhirat. Jadi selama mana kita hidup di dunia ni, kita adalah perlu dan wajib untuk kita belajar tentang ilmu halal dan haram berkaitan dengan kewangan Islam. Salah satunya macam mana kita nak menguruskan keuangan kita apabila macam sekarang ni, of course kita ambil financing yang syariah compliant dan juga kita ada deposit syariah compliant dan juga penting KWSP kita juga sepatutnya kita opt yang akaun Islamik tu. Sebab kerana ada juga orang tanya, dia kata kenapa KWSP punya dividen rendah untuk yang Islamic account pada tahun ni. Dalam 4.7 saja kan, yang mana account konvensional adalah 5.5 ke atas lah. Saya memetik kata Ustaz Zaharuddin, dia kata bila kita walaupun yang account Islamik tu adalah 4.7 segalanya tu adalah halal. Tapi kalau kita opt for conventional tu, maka kita perlu buat cleansing lah account difference dia punya difference between 4.7 dengan yang 5 konvensional tu lah. So dan juga kita perlu juga I think yang satu lagi ni, point ni akan cover nanti. So saya rasa lebih kurang itulah yang saya dapat mengulas tentang soalan yang kedua ni. Terima kasih Ustaz Safi. Okay, terima kasih untuk Marwan. Mungkin Ustaz Faiz ada apa-apa yang mahu ditambah berkenaan dengan prinsip betapa pentingnya kita memahami prinsip-prinsip kewangan Islam dalam kehidupan kita seharian. Terima kasih Ustaz Sami dan terima kasih Ustaz Marwan. Sebagaimana yang Ustaz Marwan sebut tadi, Ustaz Marwan sebut tentang tempat tinggal kita yang akan datang, iaitulah di akhirat. Dan dunia ni adalah tempat di mana kita mempunyai pelbagai tanggungjawab, tanggungan-tanggungan kewangan yang perlu kita penuhi dengan lunas-lunas syarak. Jadi saya nak sentuh satu point di mana kita ni sebagai seorang individu yang dalam kita mengejar akhirat, kita sebenarnya terlibat dengan dunia yang kita hidup sekarang ni. Sistem politiknya, sistem ekonominya, sistem pendidikannya, sistem sosialnya, sistem negara, kedaulatan yang kenegaraan dan sebagainya. Jadi kita adalah part of the system. Maka kita perlu mengambil satu tindakan yang proaktif di mana kita boleh bermanfaat di dalam sistem yang kita hidup ni, di mana kita hidup ni tak lama. Jadi antara perkara penting yang perlu kita fahami adalah bagaimana pihak-pihak yang telah berusaha keras sebelum ini untuk membangunkan satu sistem, bukan setakat satu institusi tapi satu sistem di mana bermula dengan simpanan untuk haji, dengan penubuhan lembaga tabung haji dan kemudian penubuhan macam Ustaz Marwan sebut, skim perbankan tanpa faedah, kemudian beralih ke skim perbankan Islam dan sampai sekarang ni kita telah mempunyai satu sistem yang mana banyak institusi di dalamnya, dengan adanya perundangannya, dengan adanya sistem regulatory sistemnya, adanya kita katakan pembelajaran, training dan sebagainya yang lengkap di dalam satu sistem. Jadi dia bukan satu tindakan yang mudah. Malahan kalaulah saya boleh sebut bagaimana mereka yang mengasaskan kewangan ataupun perbankan Islam dulu
berbincang berkenaan dari mana nak dapatkan modal untuk menumbuhkan bank-bank Islam, bagaimana nak membangunkan produk pembiayaan kenderaan contohnya yang patuh syariah, bagaimana mereka menilai undang-undang dengan adanya, kalau saudara-saudari yang pendengar boleh Google tentang Law Harmonization Committee, bagaimana mereka berhempas pulas untuk memeriksa undang-undang di negara ini, undang-undang yang bagaimanakah yang boleh dipakai, apakah penambahbaikan yang perlu dibuat untuk memastikan sistem ini boleh ditegakkan dan dibangunkan sampailah kita hasil yang kita lihat pada hari ini. Dan kita perlu mempelajari aspek-aspek ini, dan bahawa semua yang ada ini kita ambil lah satu produk macam saya sebut tadi, produk pembiayaan kenderaan, dia memerlukan banyak step-step, banyak langkah-langkah, banyak strategi, banyak perubahan dari segi undang-undang, dari segi regulasi bank negara, dari segi operasi bank-bank, untuk hanya nak memperkenalkan sistem sewa beli patuh syariah. Belum lagi kita sebut tentang bagaimana deposit patuh syariah, bagaimana pembiayaan rumah, pembiayaan kad kredit, bagaimana pula dengan pasaran interbank, bagaimana pula dengan pasaran saham. Jadi kesemua usaha-usaha ini saya semua memerlukan banyak tenaga, banyak buah fikiran, banyak usaha-usaha yang dilakukan secara berhempas pula oleh banyak pihak, dan kita perlu memberikan kredit kepada mereka yang telah lama berusaha ini, dan semoga Allah merahmati kesemuanya. Ada yang masih ada yang dah tak ada. Jadi kita menilai sistem yang dibangunkan ini dengan segala aspek-aspek, dan kita perlu membuat pembacaan sikitlah, dan kita tidak mampu nak berkongsi semuanya pada hari ini. Kita perlu membuat pembacaan bagaimana sejarahnya, apakah perubahan yang dibuat dan sebagainya lah. Dengan itu saya serahkan balik kembali kepada Ustaz Safi. Terima kasih. Terima kasih kepada Ustaz Marwan dan Ustaz Faiz atas perkongsian. Di situ kita dapat memahami betapa pentingnya untuk kita memahami prinsip-prinsip kewangan Islam seperti yang Ustaz Faiz jelaskan sebentar tadi, betapa setiap produk kewangan Islam yang dicipta, yang dibina selama ini mematuhi prosedur dan juga tadbir urus yang sangat ketat daripada pihak kerajaan, pihak regulators, dan juga setiap produk kewangan Islam itu mempunyai nilai-nilai yang boleh diklasifikasikan sebagai patuh syariah. Untuk apa? Adalah untuk kita yang pertama mematuhi alahan ataupun larangan tentang pengambilan riba dalam kehidupan kita seharian. Jadinya untuk kita memahami prinsip kewangan Islam itu, di akhirnya bukan sekadar kita memilih macam Ustaz Marwan sebut tadi tentang pulangan EPF kan. So ada EPF, walaupun EPFI itu lebih rendah daripada konvensional, tetapi kalau kita betul-betul faham kenapa kita perlu memilih EPFI, KWSP, tabungan yang patuh syariah, itu adalah lebih kepada bukan hanya semata-mata kepada keuntungan, tapi juga merujuk kepada betapa benda sesuatu itu adalah perkara yang halal dan haram lah. So kita beralih kepada pusingan yang ketiga, soalan yang ketiga. Tadi setelah kita memahami betapa perbezaan di antara kewangan perbankan konvensional dan perbankan Islam, dan kemudian kita juga telah belajar tentang pentingnya memahami prinsip-prinsip kewangan Islam dalam aplikasi kita dalam hidup seharian dan juga dalam kewangan, dalam institusi kewangan Islam. Dan soalan yang ketiga ni saya ingin ajukan kepada Ustaz Faiz kalau boleh. Kan? Dalam industri kita ada konvensional, dalam misi kita ada kewangan Islam. Dan setiap orang yang bekerja dalam kewangan konvensional dan kewangan Islam itu memerlukan kepada dipanggil sebagai talent, sebagai pekerja-pekerja mahir yang knowledgeable dalam kedua-dua sektor. Adakah peluang pekerjaan ataupun kerjaya dalam bidang kewangan Islam itu adalah sama seperti bidang kerjaya dalam perbankan konvensional? Dan juga apakah peluang-peluang yang ada lebih lagi kepada pelajar-pelajar kita? Mungkin hari ini kita ramai pelajar-pelajar, tidak kira Muslim dan non-Muslim ya. Kita seling mengumumkan betapa kewangan Islam itu adalah for all, Islamic finance for all, bukan hanya spesifik untuk Muslim.
Kerana apa? Setiap objektif yang kita ingin capai dalam setiap produk kewangan Islam tu bukan semata-mata kerana religion, kerana kepercayaan kita kepada agama. Tapi sebenarnya berdasarkan konsep maqasid syariah itu adalah untuk kebaikan komuniti secara keseluruhan. Seperti mana kita mengharamkan riba, mengharamkan liquor, rokok, itu ada benefit dia. Apa benefit dia lah untuk kebaikan kita. Begitu juga dengan perjudian kan. Kalau kita mengarang perjudian itu ada dia punya keburukan di kepada masyarakat. Keburukan itu bukan hanya kepada limited kepada Muslim, juga kepada non-Muslim. Sebab itu perbankan Islam tidak dibenarkan. Jadinya untuk pekerja-pekerja yang mahasiswa dan juga pendengar-pendengar di luar sana yang mahu mengetahui peluang pekerjaan dalam kewangan Islam bagi menyumbang kepada mencipta impak positif kepada masyarakat itu, bagaimana Ustaz? Terima kasih Ustaz Sawi. Jadi sektor kewangan secara umumnya adalah satu sektor yang memerlukan kepada pengetahuan, knowledge dan juga yang kita panggil sebagai kita boleh kata sebagai sama ada kita nak sebut sebagai specialty ataupun kita nak sebut sebagai technical knowledge dan sebagainya. Dengan secara mudahnya kita memerlukan para bijak pandai. Jadi peranan saudara-saudari yang kalaulah saya sendiri ni yang masih belajar lagi adalah untuk menjadi seorang yang bijak pandai. Bijak pandai maksudnya kuasai ilmu-ilmu yang dipelajari. Tak kisahlah saudara-saudari semua di dalam bidang, sama ada bidang syariah ataupun bidang kewangan Islam ataupun business administration ataupun bidang-bidang finance, ekonomi dan sebagainya. Kita perlu menguasai ilmu yang kita pelajari itu, dan ilmu yang kita pelajari di peringkat sekolah dan juga tertiary di universiti itu dia tidak cukup, tapi dia sangat penting. Dia sangat penting untuk membina asas kita apabila kita melangkah masuk dalam bidang kerjaya. Kita kena sambung lagi pembelajaran kita sama ada secara formal maupun tidak formal, maksudnya hands-on exposure di dalam kerjaya kita. Jadi itu adalah satu yang penting. Dan yang keduanya, sistem kewangan atau perbankan Islam ini adalah satu subset kepada sistem kewangan yang konvensional. Maka setidak-tidaknya memang kita kena belajar kedua-duanya, konvensional dan juga yang kewangan Islam, dan kita kena kuasai. Dan yang ketiganya adalah sistem atau sektor perbankan dan kewangan ni dia tidak lari daripada sektor perkhidmatan, services industry. Jadi dia memerlukan banyak customer service, customer experience dan juga kebijaksanaan kita untuk menarik, apatah lagi bagi kewangan Islam, untuk kita menarik para pelanggan untuk melanggan produk-produk kewangan Islam berbanding dengan produk-produk konvensional. Jadi dia memerlukan soft skill, dia memerlukan kebijaksanaan untuk kita membuat daya tarik ataupun competitive edge di kalangan para pelanggan. Dan dari aspek inilah kita kena bersedia dengan segala ilmu dan juga dengan soft skill dan sebagainya. Dan mungkin saya boleh katakan dari segi peluang kerjaya di dalam sektor perbankan atau kewangan Islam ini, di mana kita telah pun mencapai dari sudut pencapaian negara, iaitulah 40% daripada aset perbankan adalah terdiri daripada perbankan Islam, ya. Dan juga di dalam pasaran modal Islam adalah merangkumi lebih dari separuh daripada pasaran modal di Malaysia. Jadi itu satu prospek yang sangat luas, yang mana negara memerlukan tenaga kerja, kemahiran
dan para bijak pandai untuk sama-sama masuk ke dalam industri ataupun sektor kewangan dan perbankan Islam ini dan membangunkan sektor ini ke satu tahap yang lebih baik lagi. Jadi saya berhenti setakat itu dulu, Ustaz Syafiq. Terima kasih. Okey, terima kasih. Mungkin Ustaz Marwan mau menambah, saya bagi masa dalam 1 minit. Minta maaf kerana kita mempunyai masa yang agak terbatas. Okey, terima kasih Ustaz Safi. Mengulas kata-kata Ustaz Faiz tadi itu, saya ingin mengambil satu analogi lah ya. Dia kata bila kita nak join bank ni, dia banyak benda yang kita kena faham kan Ustaz Faiz. Antaranya kita kena faham sistem, antaranya kita kena faham how actual things happen dekat dalam, sebab bank sekarang ni tak ada dah benda yang orang kata macam scheme orang kata yang manual, tak ada. Everything is automated kan. Sampai tawaruk pun kita buat automated, ada STP dan sebagainya. Oleh kerana tu student kena, you have to take and cognizant dengan sistem-sistem yang terpakai dalam pembangkang Islam ni. Salah satunya kalau saya nak cakap, nak bagi analoginya macam kita bawa kereta. Kita semua ada lesen motor, lesen kereta kan. Tetapi adakah lesen motor dan lesen kereta tu cukup untuk melayakkan diri kita untuk masuk racing? Tidak. Kalau kita nak masuk racing, kita perlu masuk sekolah racing. Kita kena belajar skill-skill yang berkaitan untuk macam mana kita nak memacu sebuah kereta ataupun sebuah motor tu laju dan juga tidak melakukan kesalahan dan tidak melakukan aksiden lah. Sebab dalam bank ni pun kalau kita tak betul, aksiden je boleh membawa kepada penalti yang agak besar jugalah. So lebih kurang itu yang saya nak mengulas yang kata Ustaz Faiz tadi itu. Okay, terima kasih. Okey, terima kasih Ustaz Marwan menepati masa. Okey, seterusnya soalan yang berikutnya. Sebentar nanti kalau ada masa saya akan cuba buat sedikit ulasan tentang soalan yang saya tanya, bagaimana seseorang dapat membina kerjaya dalam bidang kewangan Islam di akhirnya nanti. Dan kita beralih kepada soalan yang keempat, soalan kedua terakhir, juga berkaitan dengan kerjaya dalam kewangan Islam, iaitu apakah cabaran atau isu-isu utama yang dihadapi oleh profesional kewangan Islam pada masa kini. So, saya percaya Ustaz Marwan dan Ustaz Faiz sendiri orang lama dalam industri. Pelbagai cabaran dan juga ujian yang ditempuhi, dan antara perkara yang sering kita hadapi adalah kritisisme daripada masyarakat tentang perbezaan di antara kewangan Islam dan juga konvensional. So, dengan lemah lembut bagai menatang minyak yang penuh, kita perlu memperhalusi dan juga melayani persoalan daripada masyarakat untuk memberi kefahaman dan akhirnya membebaskan masyarakat kita daripada kengkangan riba dan juga perkara-perkara yang tidak patut syariah. Jadi saya beralih kepada Ustaz Marwan untuk memberi komen apakah cabaran atau sebenarnya isu-isu utama yang dihadapi oleh profesional kewangan Islam pada masa kini. Silakan Ustaz Marwan dalam masa 2 minit. Terima kasih Ustaz Safi. Saya ingin memetik satu cerita Dr. Aznan ya. Dr. Aznan waktu beliau menceburi industri ini, sebenarnya dia telah disarankan untuk menceburi industri kewangan Islam ni oleh Tan Sri Daud, Dato' Daud Bakar begitu. Cerita dia kata sebab zaman dulu-dulu bila kita baca kitab fikah klasik, dia sangat different dengan aplikasi kontrak-kontrak perbankan pada zaman ini ya. Ya, betul. So the real challenge is bagi seorang faqih ataupun pengamal perbankan Islam, untuk macam mana kita nak tengok pada kitab-kitab turas dulu dan kita fahamkan dan kita takif dan aplikasikan kepada produk-produk Islam zaman ni. Produk perbankan Islam pada zaman ni. So that takes a lot of itu di mana kata the human factor is really important. Macam mana kita nak ambil benda daripada kitab tu dan kita asimilasikan dalam aplikasi perbankan Islam pada hari ini. So saya rasa isu-isu tu dari masa ke semasa dia akan ada isu-isu yang baru kan. Tapi sebenarnya the crux of the concern tu macam mana kita boleh istifadah
Kita bridge antara antara isu-isu yang baru ni dan juga kefahaman kitab-kitab fikih dan kitab-kitab turas yang lama tu. So that is very important lah. Itu, and then saya rasa itulah isu yang paling utama ya Ustaz Faiz untuk kita ni lah. Okey. Ya, dipersilakan Ustaz Faiz untuk menambah. Macam Ustaz Marwan sebut, dunia kita makin mencabar dan dengan keadaan kita pun menjadi lebih digital dan dalam keadaan orang, kita nak menarik orang untuk menjadi pelanggan, dan juga ada pelbagai orang yang ada pelbagai macam-macam pandangan lah kepada sistem ini. Dan kita pun di dalam bekerja di dalam bank ni ada pelbagai perkara yang kita kejarkan, kepatuhan syariah, kepatuhan kepada bank negara, kepatuhan kepada undang-undang, dan belum cerita-cerita tentang bagaimana kita nak menyelamatkan bank kita daripada amla dan sebagainya. Ada pelbagai benda yang kita perlu fokus. Jadi cabaran tu sentiasa ada. Yang penting sejauh mana kita berusaha untuk sentiasa belajar benda baru dari masa ke semasa, dan kita tidak berhenti setakat apa yang kita telah tahu ataupun apa yang kita telah buat. Kita mungkin akan kena buat benda-benda yang kita tak pernah buat, dan mungkin yang kita tahu masa akan datang tugas-tugas kita akan diambil alih oleh segala bot lah, chatbot, robot dan sebagainya. AI. Betul, AI, macam-macam lagi, ChatGPT dan lain-lain. Jadi kita mestilah sentiasa memperbarui pengetahuan kita, sentiasa terbuka untuk belajar, terbuka untuk mencuba benda baru lah. Jadi itulah daripada saya. Okey, terima kasih Ustaz Marwan, Ustaz Faiz. So bila Ustaz Marwan dan Faiz cuba menjelaskan cabaran, sebenarnya bagi golongan profesional ataupun golongan-golongan yang berjaya, dia tidak melihat masalah itu sebagai satu masalah. Kebanyakan kita, bagi orang yang mahu berjaya, dia melihat masalah itu sebenarnya sebagai satu peluang. So bila disebut, Ustaz Marwan disebut peluang, masalah dari segi perundangan, Ustaz Faiz disebut masalah dari segi sistem dan juga syariah. Bagaimana kita boleh mengaplikasikan kontrak syariah tu dalam konteks keuangan yang ada sekarang. Di situ wujudnya peluang sebenarnya. Kan? Bila ada masalah, ada peluang. So, peluang itu hanya boleh, masalah itu hanya boleh diselesaikan dengan adanya kebijaksanaan daripada student-student, daripada golongan-golongan yang berpengalaman yang menuntut ilmu. Dan di situlah adanya peluang pekerjaan di dalam sektor kewangan Islam, jika saya boleh konklusikan seperti berikut. Jadinya kita beralih kepada soalan yang terakhir untuk sesi kita petang ini, sebelum kita beralih kepada soalan-soalan yang akan diajukan. Mungkin kita boleh ambil beberapa soalan daripada Facebook dan juga daripada chat room. Soalan yang terakhir adalah, apakah langkah-langkah yang perlu diambil, yang dapat diambil oleh pelajar-pelajar ataupun pekerja-pekerja dalam sektor kewangan Islam untuk memperkuatkan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang kewangan Islam. Tadi kita dah tahu itu masalah dia. Dan sekarang dah ada masalah, macam mana kita nak belajar untuk kita memperkuatkan lagi kita punya knowledge untuk kita menyelesaikan masalah tersebut. Saya persilakan Ustaz Faiz. Baik, yang Ustaz Faiz, ini soalan yang terkini dari dalam chat box kan? Ini sebenarnya soalan daripada moderator. Ustaz Faiz. Oh, okey. Minta maaf. Okey, baik. Dalam kondisi sekarang ini di mana kita ada banyaklah cabaran yang perlu kita lalui. Jadi antara perkara yang kita boleh bersedia adalah dalam bentuk talent development dan juga awareness di kalangan sama ada golongan-golongan ataupun target group yang kita sasarkan, ataupun kita juga perlu membuat satu langkah untuk memberikan kesedaran kepada orang awam secara umumnya. Dan oleh kerana ini adalah satu bentuk
industri sektor kewangan perbankan Islam ni adalah satu industri yang bersifat dia memerlukan pengetahuan ataupun kemahiran. Jadi usaha itu perlu dilihat dengan lebih tersusun dan kita boleh katakan collaboration antara sektor perbankan dan juga sektor akademik contohnya sebagai kolaborasi yang perlu dirancangkan untuk kita cuba bridgekan atau kita cuba hubungkan pengetahuan ataupun kemahiran yang ada dengan kehendak kerjaya yang diperlukan oleh sektor perbankan. Saya cukup setakat itu dulu, Ustaz Syafiee. Okay, Ustaz Marwan, kalau ada apa yang mahu ditambah? Saya rasa saya tak ada apa nak tambahkan. Poin yang sangat jelas daripada Ustaz Faiz. Okey, so alhamdulillah kita selesai 5 pusingan soalan yang telah kita cuba untuk kita kupas pada petang ini. So sebelum kita membuka ruang kepada soalan-soalan yang ada di Facebook dan juga chat room, saya ingin merumuskan betapa perbincangan kita pada petang ini telah kita menyentuh soal prinsip asas kewangan itu sendiri. Dan sebagai seorang pelajar terutamanya, sebab ini berkenaan bersempena dengan HRD Corps National Training Week yang mungkin pada hari ini ingin memahami kewangan Islam itu supaya kita boleh dapat meyakini kewangan Islam itu adalah satu kewangan yang patuh syariah, benar-benar patuh syariah untuk kita bersungguh-sungguh apabila diterima untuk bekerja suatu masa hari nanti. Jadinya sebagai seorang yang ingin bekerja dalam sektor kewangan, kita perlu kena tahu dahulu apa itu bank kan. Sebab kebanyakan orang bila nak cerita pasal perbankan Islam, dia hanya terus bicara soal perbankan Islam itu sepatutnya begitu begini tanpa dia memahami soalan dasar definisi apakah sebenarnya itu bank. Sebab itu bank perbankan Islam pada hari ini pada dasarnya berperanan sebagai intermediary di antara golongan yang memerlukan dana dan golongan yang mempunyai dana lebihan menjadi orang tengah seperti yang telah diperjelaskan oleh Ustaz Faiz pada awalnya tadi. Dan Ustaz Faiz cuba kaitkan dengan perbezaan antara bank Islam dan bank konvensional berkaitan dengan kontrak pendasar yang membezakan pinjaman dan juga pembiayaan. Dan Ustaz Marwan juga ada menyentuh soal takbir urus, betapa setiap produk yang dibina atau dicipta dalam industri kewangan Islam itu perlu mematuhi takbir urus yang begitu ketat. Dan juga berkenaan dengan cabaran bagaimana syariah itu boleh diaplikasikan dalam produk kewangan Islam pada hari ini. Bukan sesuatu yang sangat mudah, memerlukan ilmu, memerlukan talent yang mempunyai pengetahuan yang tinggi. Di sinilah terbukanya peluang dan juga ruang untuk golongan-golongan cerdik pandai di luar sana untuk menyertai industri kewangan Islam. Dan seterusnya, kebaikan dari produk kewangan Islam itu bukan semata-mata pada monetary value sahaja, profit tinggi ataupun rendah kan. Ia juga tertakluk kepada perkara-perkara positif lain yang telah kita sebutkan seperti tadi, pengharaman arak, pengharaman rokok, pengharaman judi. Itu kenapa? Ada sebabnya adalah untuk mengelakkan masyarakat kita terjerumus kepada aktiviti yang akhirnya boleh merosakkan masyarakat secara keseluruhan. Itulah sedikit kesimpulan yang boleh saya buat daripada perbincangan sebentar tadi, dan kita beralih kepada chat room. Ustaz Faiz, Ustaz Marwan, kita ada beberapa soalan. Kalau kita sempat dalam masa tadi kita pun bermula agak lambat, kita bagi peluang mungkin Cik Zahrin boleh kita bagi peluang sampai 5 suku untuk kita jawab beberapa soalan di chat room. Soalan yang pertama daripada Anwar Ziam daripada Facebook. Assalamualaikum Ustaz, maaf mengganggu. Boleh saya bertanya? Saya dimaklumkan bahawa sekiranya saya tidak pernah guna Islamic account in my life, so it is jatuh hukum haram sekiranya saya tahu Islam banking tapi tidak menggunakannya. So mungkin Ustaz Marwan ada masalah teknikal kot. Kita mungkin boleh minta Ustaz Faiz kalau boleh seringkas yang mungkin, Ustaz Faiz. Okay, terima kasih. Jadi sebenarnya saya tidak ada nak melontarkan hukum ataupun nak menetapkan apa-apa hukum di sinilah. So poin yang penting adalah kita semua ada duit sendiri dan
kita perlu study di mana kita letakkan duit kita, macam mana kita menggunakannya, cara kita, mekanisme kita memindahkan duit, membuat pembayaran dan sebagainya. Itu kita perlu study sendiri. Dan saya ambil itu sebagai satu cabaran di pihak kita perbankan Islam untuk kita reach out kepada orang ramai untuk kita menerangkan tentang apakah fungsi kita dan apakah kelebihan-kelebihan kita dan apa yang kita boleh offer kepada orang ramai lah. So yang itu kita ambil sebagai cabaran di pihak kita lah, insyaAllah. Ya, betul Ustaz Faiz. So mungkin sedikit tambahan daripada saya, sebab sebetulnya ada juga terima beberapa soalan seperti ini sebelum ini. Apa yang cuba kita jelaskan bahawa di perbankan Islam ini kita tidak menggunakan duit yang customer simpan dengan kita kepada aktiviti yang tidak patuh syariah. So, saya suka bagi contoh, kalaulah kita didatangi oleh seorang sahabat yang mahu meminjam duit dan kita tanya, Ahmad contoh Ahmad jumpa Abu, Ahmad nak pinjam duit Abu, Ahmad kata Abu nak pinjam duit 100, Abu tanya nak buat apa, Ahmad kata saya nak pergi berjudi. Saya tidak rasa Abu akan bagi duit itu kepada Ahmad kerana niatnya untuk pergi berjudi. Sama juga kalau kita simpan dalam perbankan konvensional. Sebab itu kita bagi tahu dalam konvensional dia tak ada limit. Dia boleh buat, dia boleh bagi dia boleh bagi pinjaman, dia boleh bagi duit pembiayaan itu kepada aktiviti-aktiviti yang tidak patuh syariah. So duit yang kita simpan asalnya dalam deposit kewangan konvensional itu akan disalurkan kepada aktiviti-aktiviti yang tidak patuh syariah. So sama ada ianya berdosa ataupun tidak, macam Ustaz Faiz bagi tahu tadi, kita tidak mahu membuat hukum di sini, tetapi itulah hakikatnya yang perlu kita belajar dan mencari ilmu. Soalan yang seterusnya Ustaz Faiz, mungkin Ustaz Marwan ada sedikit masalah teknikal. Mungkin saya dan Ustaz Faiz mungkin cuba jawab secara bersama lah. Pembiayaan rumah Islamik tapi interest tinggi. Saya beli dulu masa tahun 2008. Tapi soalannya tak habis. Dia cuma bagi tahu pembiayaan rumah Islamik tapi interestnya tinggi. Bagaimana Ustaz Faiz mau? Mungkin dia merujuk kepada mekanisme fixed rate masa tu. Jadi saya rasa sekarang ni perbankan Islam dah ada kedua-duanya lah, fixed rate dan juga floating rate yang kompetitif. Dan sekarang ni kalau mungkin puan yang bertanya atau cik yang bertanya, boleh pergi kepada bank-bank Islam yang pelbagai, dan kebanyakan mereka adalah subsidiary kepada parent bank yang konvensional. Jadi cik ataupun puan boleh jumpa yang sebenarnya kadar yang ditawarkan adalah kompetitif. Jadi mungkin yang masa 2008 ni adalah fasiliti yang fixed rate di mana installment dia tinggi, tapi boleh saja untuk cuba untuk refinance kepada floating rates untuk menikmati kadar installment yang kompetitif lah. Lebih rendah. Ya, betul. Saya setuju dengan apa pandangan saya. Dan soalan seterusnya, Syahizan Muhammad Noh daripada Facebook. Sejauh mana ahli panel melihat pewarisan sebagai subset penting dalam kewangan Islam? Sebagaimana kita melihat evolusi takaful dan saham amanah yang kini juga antara solusi yang ditawarkan dalam segmen pengurusan harta kepada pelanggan. So, mungkin Ustaz Faiz mau? Memang tidak dinafikan bahawa perancangan kewangan dan juga estate planning lah, kalau kita boleh fokus, memang sangat-sangat diperlukan. Kita pun tahu ada banyak aset-aset orang Islam yang terbiar dan bakal terbiar pun. Itu hari raya pun kita dah nampak ramai yang post rumah-rumah kat kampung terbiar kan. Tak ada orang balik, dinaiki hutan. Jadi kita memang memerlukan bukan sahaja awareness, malah strategi-strategi yang baik. Dan yang bertanya pun adalah terlibat juga dalam sektor ini, dan kita cubalah fikirkan usul-usul yang kita boleh buat untuk menambah awareness di kalangan orang awam. Dan bab ini pun bab sensitif juga, bab harta, pewarisan dan sebagainya. Jadi kita cubalah outreach kepada masyarakat dengan cara yang baik, dengan penyelesaian-penyelesaian yang kita boleh cadangkan, insya-Allah. Ya, betul, saya setuju dengan Ustaz Faiz. Sekarang saya mengerat saya ingin memetik satu keratan akhbar tulisan, tapi saya tak pasti tahun bila. Katanya RM90 Malaysia, 90 bilion harta beku tidak dituntut. Di sinilah betapa pentingnya peranan orang yang memahami so-called real estate estate management ni untuk melihat betapa, untuk memberi kesedaran kepada masyarakat bahawa
harta-harta ini perlu diurus, kalau perlukan kepada produk-produk seperti hibah, seperti takaful yang boleh membantu kita untuk menyelesaikan atau setidak-tidaknya untuk tidak menambahkan harta beku ni daripada 90 bilion sekarang mungkin akan jadi lebih daripada 90 bilion pada masa akan datang kan. Okay, soalan yang seterusnya ini daripada Ahmad Mukarramin bin Abi Mukmin daripada FB. Beliau berkata dari sudut peluang kepada pelajar dan keperluan kepada talent sebenarnya banyak, sebab sistem kewangan Islam ini tidak terhad kepada Islamic banking sahaja tetapi terangkum juga keperluan di dalam pasaran modal Islam, keperluan tenaga kerja di industri perkhidmatan, halal industri, Islamic stock broking. Banyak peluang sebenarnya. Ini saya rasa Betul. pandangan yang baik. Satu pandangan yang baik daripada Ustaz Ahmad Mukarrami. So banyak peluang dalam industri. So seperti saya ingin memetik bahawa sebenarnya kita tidak kurang peluang. Yang kurang hanya adalah keazaman untuk kita merebut peluang. Jadinya terpulang kepada individu untuk bekerja keras, belajar sungguh-sungguh pada hari ini, faham betul-betul apa yang ingin kita capai dan insya-Allah kita akan dapatlah. Dan soalan seterusnya, kita ada masa mungkin 5-10 minit ataupun 5-15 paling lama. Apakah perancangan IBIM untuk memberi pemahaman yang lebih jelas kepada orang awam tentang kewajipan memilih perbankan patuh syariah? Kerana rata-rata orang awam melihat perbankan patuh syariah tiada beza dengan perbankan konvensional. Malah ramai juga yang berfikir pembiayaan patuh syariah lebih mahal daripada pinjaman konvensional. Tambahan pula sekarang kita lihat banyak dakwah dari golongan anti perbankan patuh syariah, anti fiat money seperti Movement for Monetary Justice sampai ke fractional reserve banking, mereka boleh pericikan. Tapi kita tidak nampak penjelasan mengenai perbankan patuh syariah yang terperinci seperti dakwah dari golongan anti perbankan patuh syariah. So agak panjang soalannya Ustaz Faiz, quite interesting. Topik ini saya rasa kalau kita nak bincang memang memakan masa yang lama, tapi mungkin Ustaz Faiz boleh ringkaskan sedikit komen. Baik, pertama sekali kita tidak boleh menjadikan ataupun memuaskan hati semua orang. Itu yang pertama. Dan apa sahaja yang dibuat oleh sesiapa sahaja, baik di pihak kerajaan ataupun oleh sesiapa sahaja, kita ambil contohnya cryptocurrency contohnya, ada sahaja golongan yang bersetuju, ada sahaja golongan yang tidak bersetuju. Itulah juga dengan fiat money, itulah juga dengan perbankan Islam, mahupun segala sistem pendidikan, peperiksaan UPSR dan sebagainya, semuanya akan ada pelbagai pandangan lah daripada pelbagai pihak. Jadi apa yang IBIM kita cuba buat adalah kita akan cuba perbanyakkan inisiatif awareness dari masa ke semasa. Jadi webinar yang pada hari ini adalah salah satu usaha yang kita cuba untuk mulakan, dan kita akan sambung dengan siri-siri yang lain lah selepas ni insya-Allah. Dan kita terbuka kepada kritikan dan kita akan outreach kepada orang ramai untuk kita mendapatkan feedback, dan pada masa yang sama kita cuba berkongsi tentang apa yang kita ada, nilai-nilai, value-value, competitive edge yang kita tawarkan sebagai solusi-solusi patuh syariah kepada orang ramai untuk nak bertransaksi, dan sama ada deposit, pembiayaan, beli rumah, beli kereta dan lain-lain lah. Jadi kita usaha untuk membuat penerangan insya-Allah. Ya, betul. Sangat tepat Ustaz Faiz, sebab sebenarnya bagi golongan-golongan yang mengatakan bahawa perbankan Islam dan perbankan konvensional itu adalah sama, bukan sekarang. Dakwaan itu ada 1400 tahun yang dulu bila Allah mewahyukan pengharaman riba, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Orang-orang yang memakan riba itu tidak dapat berdiri betul melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk syaitan dengan terhuyung hayang kerana sentuhan syaitan itu. Yang demikian ialah disebabkan mereka mengatakan bahawa sesungguhnya berniaga itu sama sahaja seperti beriba. Saya ulang, yang demikian ialah disebabkan mereka mengatakan bahawa sesungguhnya berniaga itu sama sahaja seperti riba. Maksudnya dakwaan yang mengatakan bahawa riba itu adalah haram pada ketika ayat ini diturunkan ialah golongan-golongan jahiliah pada ketika itu menyamakan bahawa riba itu sama macam perniagaan, kan? So
pada hari ini bila kita perkenalkan sistem kewangan Islam juga, kita telah perjelaskan dengan terperinci bagaimana setiap produk kewangan Islam itu mematuhi prinsip-prinsip syariah berkaitan dengan kontrak-kontrak yang tertentu, tetapi masih lagi ada ragu-ragu. Tidak ada masalah, macam Ustaz Faiz bagi tahu sebenarnya tadi, kita terbuka kepada kritikan, kita terbuka kepada teguran, dan insya-Allah pada tahun ini kita berusia 40 tahun dan kita sentiasa berevolusi untuk mencapai satu titik atau satu tahap yang boleh memuaskan hati pelbagai pihak dan memberi keyakinan yang tinggi kepada masyarakat untuk melaksanakan perbankan secara Islam. Dan soalan yang seterusnya daripada Tevin Yong mungkin, dengan peningkatan fintech produk dan aplikasi digital, adakah terdapat perbezaan dalam proses dalam pembiayaan Islam dari konvensional dan adakah terdapat sebarang cabaran dalam digitalization? Mungkin ada pandangan daripada Ustaz Faiz? Ini saya ingin tolong jawab jugalah, tapi secara ringkasnya feedback daripada saya, sememangnya terdapat cabaran dan cabaran yang paling besar adalah teknologi dan kos lah. Jadi tapi eventually kita perlu ke situ dan semua perbankan Islam memang berusaha untuk bagaimana untuk cepat ke situ, dan pada masa yang sama kita boleh memimprovekan kepuasan pelanggan lah terhadap perkhidmatan kewangan Islam. Itu yang penting. Ya, setuju. Sebab memang kos dan juga sebenarnya kos dan juga pengetahuan IT. Sebab tu dulu kan, kalau kita nak buat sistem kewangan Islam ni, orang-orang IT ni, kalau dia nak buat sistem perbankan Islam dia sendiri kena faham produk kewangan Islam itu. Kalau tak, macam mana dia nak develop the system yang boleh mematuhi prinsip-prinsip syariah. So, dan saya ingin menambah antara satu cabaran lagi, satu cabaran adalah dalam sistem kewangan Islam untuk kita execute melaksanakan sistem kewangan Islam ni, produk-produk kewangan Islam ni, kita ada tambah satu contoh macam kita gunakan prinsip tawaruk kan. Tawaruk tu kita nak execute tawaruk. Contohnya kalau digitalization for conventional banking, kita boleh just customer boleh agree dalam terms and conditions semua online, kemudian customer agree dan kita terus boleh disburse duit. Tetapi dalam sistem kewangan Islam yang berasaskan tawaruk yang sebagai contoh, dalam sistem tersebut sesungguhnya mestilah mampu untuk melaksanakan tawaruk. Kalau tidak ada transaksi tawaruk dalam sistem tersebut, boleh jadi sistem yang itu tidak mematuhi kehendak syariah. Itu antara satu cabaran lah. Mungkin kalau kita nak guna ijarah, kita nak guna musyarakah, kita nak guna istisna dan sebagainya. Antara cabarannya lah pakar-pakar IT ni dia perlu faham prinsip tersebut dan bagaimana untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip yang ada dalam kontrak tersebut untuk dijadikan dalam bentuk digitalization. Okey. Dan soalan yang seterusnya, sejauh mana CJ profesional yang disediakan oleh IFIM dan Asas dapat membantu golongan yang baru menceburi karier dalam perbankan Islam? Ya, Ustaz Faiz. Sangat membantu. Cuma daripada dulu yang kita memang masuk ke dalam sektor perbankan dan kita memang tidak ada apa-apa kursus ataupun yang kita boleh pelajari lah. Tak banyak lah. Ada tapi tak banyak. Cuma pembelajaran ni jadi dua lah. Satu classroom, satu lagi hands-on exposure. Jadi kedua-duanya sama penting. Kita ambil kursus pun penting dan kita menceburi sendiri dan kita buat sendiri produk itu, services kewangan Islam, perbankan, operasi dan pelbagai aspek ini kita buat secara hands-on sendiri. Itu lebih, jadi kedua-duanya penting lah untuk sama-sama merangkumi pengetahuan kita tu. Ya, betul. Yang uniknya IFIM dan Asas ni, Ustaz Faiz mungkin kalau saya boleh tambah, kerana IFIM dan Asas ni, ini adalah dua institusi yang sangat rapat dengan institusi kewangan sebenarnya. So pakar-pakar ataupun modul-modul yang ada dalam IFIM dan Asas ni dibina oleh orang-orang industri. Itu adalah salah satu keunikan. Ini berbeza dengan certification di tempat lain. Mungkin kalau boleh disebut, IFIM dan Asas ni dibina oleh orang yang ada pengalaman dalam industri dan modul-modul tersebut juga
telah di-review oleh pakar-pakar dalam industri untuk membuatkan bahawa ianya adalah berdasarkan apakah yang sebenarnya berlaku dalam industri. Itu yang penting. So dalam sudut ilmu pula saya rasa tidak kisah di mana kita belajar, IFE, Masas, UIA, Yusti Melaya dan di mana saja kita belajar, sebenarnya itu adalah ilmu asas yang perlu kita kuasai sebelum kita memasuki industri untuk kita lebih faham. Ilmu dah ada dan macam Ustaz Faiz sebut tadi, bila dah ada ilmu, kita masuk dalam dunia kerjaya, kita praktis dan barulah kita betul-betul faham bagaimana syariah itu diaplikasikan dalam perbankan Islam. Dan soalan seterusnya Ustaz Faiz daripada Nora M Facebook. Assalamualaikum Ustaz, maaf ganggu, boleh saya bertanya, bagi mereka yang berminat, apakah di antara platform-platform yang ada untuk ceburi kerjaya dalam kewangan Islam? Kalau boleh Ustaz kongsikan sedikit. Jadi kerjaya dalam kewangan Islam ni memang nak tak nak kena apply, dan ruang yang terbaik untuk apply adalah melalui skim-skim seperti dipanggil sebagai management trainee ataupun di bawah berbagai skim lah, My Step dan sebagainya. Jadi itu adalah satu lorongan yang baik, sebab kadang-kadang sektor perbankan kewangan ini dia nak ambil fresh grad tu mungkin biasanya lah kebanyakannya memerlukan yang dah ada pengalaman. Jadi skim-skim yang graduate training dan sebagainya ini adalah jalan yang saya rasakan paling baik lah untuk membuka lorongan untuk terlibat dalam bidang ini. Ya, betul. Okey, soalan seterusnya, kita ada lebih kurang dalam 1 minit, 2 minit saja lagi. Untuk Ustaz, pembiayaan 2 nama tapi salah seorang meninggal, boleh ke nak refinance? Jadi bila meninggal ni biasanya bank akan bergantung kepada penyerahan letter of administrator lah oleh pihak waris, dan dengan adanya letter administrator tu maka yang memegang kuasa takdir itu memang boleh untuk berbuatlah sebagaimana yang dia nak, sama dia nak jual, nak refinance dan sebagainya. Jadi tanpa ada LA atau surat kuasa mentadbir itu, bank tidak boleh berbuat apa-apalah. Saya mungkin boleh tambahlah kalau. Ya, bagi ada peminjam atau penerima pembiayaan yang meninggal, yang pertama yang perlu tuan-tuan puan cek adalah ada tak ambil MRTT dahulu. Kalau betul. ada tak coverage, maksudnya portion bagi yang meninggal tu dia boleh cover dah. Kalau dia dah boleh cover 100%, alhamdulillah, rumah tu yang survive tu dia boleh ambil, dia boleh dapat tanpa ada sebarang hutang. Dia tengok, tapi dia punya person ni adalah jumpa bank, tanya pegawai, insyaAllah pegawai bank akan dapat membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan mungkin soalan yang terakhir daripada Facebook, Nur Saadah Fakihah, boleh ke non-Muslim mengambil produk dari perbankan Islam, Ustaz? Sudah tentu. Memang produk-produk kita memang didesain untuk memberikan solusi kewangan kepada semua orang, dan dia juga mempunyai nilai-nilai macam Ustaz Safiq sebut daripada awal tadi, tidak terlibat dengan aktiviti yang tidak patuh syariah seperti arak, rokok dan sebagainya. Dan nilai-nilai ini sebenarnya memang appealing kepada non-Muslim. Jadi dan kita juga ada banyak lagi nilai tambah yang lain yang kita boleh cuba kemukakan ataupun propose di bawah produk-produk perbankan dan kewangan Islam, insya-Allah. Ya, alhamdulillah. Dan mungkin saya boleh tambah kerana soalan ini teringat saya pada satu soalan daripada kawan saya daripada Singapura, non-Muslim majority country. Maksudnya di Singapura tu Muslim sedikit minority, dan majority ialah non-Muslim. Mereka bertanya kenapa kita berpandangan bahawa di Singapura pun perlu ada perbankan Islam. So jawapan kita ialah, kalau kita buka restoran, contoh restoran yang non halal, yang boleh datang kedai kita adalah non-Muslim. Tapi kalau kita buka restoran halal, target market customer kita adalah lebih besar. Contohnya populasi customer Singapura ada 100 juta
10 juta adalah Muslim dan 90 juta adalah non-Muslim. So kita nak target 90 juta ke kita nak target 100 juta? So kalau kita nak target the entire population of Singapore, so kita bagi tahu kita elok buka perbankan Islam dan semua orang boleh menggunakannya tanpa was-was. Saya rasa adalah satu perbincangan yang sangat-sangat baik pada hari ini. Terlebih terkurang kami mohon ampun kesilapan teknikal, biasalah kan kalau buat atas talian ni, dan Ustaz Marwan pun mohon maaf daripada Ustaz Marwan juga kerana beliau ada panggilan kerjaya yang lebih utama yang perlu beliau utamakan pada pukul 5 tadi, sebab tu beliau terpaksa keluar. Dan terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz Faiz bersama-sama dengan kita pada petang ini. Terima kasih banyak-banyak kepada HRD Corp kerana menyediakan platform untuk kita berkongsi dan memberi kesedaran dan juga awareness kepada masyarakat di luar sana, lebih-lebih lagi kepada adik-adik, pelajar-pelajar daripada universiti. Dan terima kasih banyak-banyak kepada IBIM membuka ruang dan juga peluang untuk kami bertiga pada hari ini berkongsi cerita dan juga pengalaman. Dan akhirnya kepada yang menyertai pada petang ini, terima kasih banyak. Semoga perbincangan ini memberi manfaat untuk tuan-tuan dan puan-puan pada masa akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.